Kalau ada pun untuk minum je. Betul kan? Bermakna dalam kata ni tak ada ayat lah. Jadi boleh tayamum dengan sebab tak ada ayat. Jadi kena cari ayat, yakin kata tak ada ayat. Kalau tayamum sebab sakit, dia tak syarat pergi cari ayat. Itu mudah lah. Duduk di hospital, doktor kata tak boleh kena ayat. Jadi dia boleh tayamum tu tak payah cari ayat apa. Jadi sebab tayamum dua je. Tak ada ayat. Yang keduanya uzur, nak gunakan air. Biasanya kita sebut sakit kan. Dua sebab. Jadi sebab tayamum pertama, ketiadaan air. Yakin. Kemudian yang keduanya, tayamum sebab sakit. Tayamum sebab sakit. Bila sakit boleh tayamum lah. Tak ada masalah. Jadi dua sebab ni tayamum. Lain pada ni, dia tak boleh tayamum. Dia mesti ada dua sebab ni baru tayamum. Sebab tayamum ni dia ganti wuduk tau. Bila ganti wuduk, jadi dia kena ikut syarat dia lah. Macam kita dah buat syarat wuduk, suci, bersih pada diri. Tayamum pun dia ada syarat. Cuma itu orang tanya, tayamum sebab apa? Itu ada sebab tak ada air. Yang kedua sebab sakit. Okey. Kemudian bila nak tayamum, benda yang kita kena ingat bila nak tayamum ni, pertama sekali masuk waktu. Selagi tak masuk waktu tak boleh tayamum. Itu ingat tau. Masuk waktu ni kalau waktu sembahyang jam lah. Kalau kita tengok jam kan. Ataupun kita kan handphone kita ni zaman canggih ni, dia dah set dah jam waktu semua tu. Jadi syarat tayamum sama ada tak ada air ataupun sakit, mesti tunggu masuk waktu. Kena tunggu waktu sudah masuk. Jadi bila masuk waktu, baru boleh tayamum. Kalau tayamum sebelum masuk waktu, tak sah. Tayamum itu tak sah. Itu syarat dia. Mesti masuk waktu. Jadi kalau kita tayamum untuk semayang, waktu semayang lah. Kalau semayang fardu, dia ada waktu dia. Kalau semayang sunat, dia ada dua kategori. Sunat yang berwaktu, sunat yang tak ada waktu. Jadi kalau sunat yang berwaktu, kena tunggu waktu lah. Kita nak semayang sunat selepas zuhur, kena semayang zuhur dulu lah. Faham tak tu? Sebab waktu dia selepas zuhur. Kalau kita nak semayang sunat duha, kena tunggu waktu duha. Jadi waktu duha ni pukul 7.30. Setengah jam daripada syuruk ni. Syuruk sekarang ni 6.59. Jadi kita ambil 7.30. 7.30 baru boleh tayamum untuk semayang duha. Jadi kalau kita tayamum pukul 7 suku, tak sah. Sebab waktu belum masuk. Itu kaedah dia, nak tayamum mesti cari masuk waktu. Masuk waktu kata, dah masuk. Kalau nak baca Quran, baca Quran ni, waktu dia bila nak baca. Kita nak baca Quran, sekarang nak baca ni. Tayamum tu dah masuk lah. Sat lagi nak baca, sat lagi tu tak boleh tayamum ni. Nak baca dah, baru tayamum. Masuk waktu dia. Boleh faham jadi selain pada semayang fardu, semayang sunat, ada berwaktu, ada tidak berwaktu. Kemudian baca Quran. Baca Quran ni masuk waktu dia bila kita nak buat, kita nak baca dah. Boleh tayamum lah. Kemudian kalau semayang jenazah, selepas jenazah sudah dimandi, baru boleh tayamum. Tidak, tak sah. Kena tanya, dah mandi belum? Dah, siap. Masuk waktu lah. Waktu untuk tayamum semayang jenazah. Boleh faham itu benda pertama tau. Setiap orang nak tayamum, dia kena tunggu masuk waktu. Itu ingat tu. Kemudian dia mesti kalau bak tak ada air macam tadi lah, kena pergi cari air dulu. Tanya sekeliling dia, ada air? Tak ada. Pergi sampai kawasan yang bila kita menjerit, dia dengar suara sampai itu. Lepas tu kita patah balik, boleh tayamum lah. Sebab kita dah buat syarat nak tayamum, cari air. Cari air ni bila? Selepas masuk waktu. Bukan sebelum masuk waktu lah. Waktu masuk, kita pergi cari air waktu tu. Kalau pergi cari awal, tak boleh. Syarat tayamum kena cari air selepas masuk waktu. Masuk waktu boleh tayamum dah. Tapi nak tayamum sebab apa? Sebab tak ada air. Kena pergi cari air tu. Bila dah cari-cari memang tak ada. Baru boleh tayamum. Baru sah tayamum tu. Kemudian syarat dia lagi, tanah yang suci. Kita nak tayamum ni mesti menggunakan tanah yang suci. Maknanya debu tanah yang suci. Maknanya dia tak boleh bercampur tepung pun tak boleh. Bedak apa semua tak boleh. Mesti tanah betul. Tanah yang suci untuk tayamum.
campur dengan simin pun tak boleh. Pasir tu kita ambil debu pasir boleh. Diri pasir tak boleh lah, dia bukan tanah, dia pasir kan, debu pasir tu. Sebahagian ulama mengharuskan debu pasir. Pasir dia ada debu. Kemudian kalau kata lepas pada dah kita kata apa? Dapat tanah yang suci tu. Kemudian syarat dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis kena buang najis dulu. Itu syarat tayamum. Dia berat sikit. Bukanlah berat, dia macam susah sikit sebab dia bukan macam wudu. Jadi benda yang kita nak buat ni dia macam kemurahan syarak, kemudahan syarak bagi. Bermakna hang bolehlah semayang tanpa berwuduk dengan syarat hang tayamum. Jadi syarat tayamum tu dia jadi susah sikit. Dia kena detail sikit syarat tu. Kemudian hilangkan najis. Najis yang ada tu kena buang lah. Kena hilangkan najis. Jadi pun kena tengok pula. Kan? Najis kategori mana? Kemudian ijtihad menentukan arah kiblat. Kiblat belah mana? Ijtihad. Kan? Ijtihad arah kiblat sebelum kita tayamum. Itu syarat dia. Pertama, masuk waktu. Yang kedua, cari ayat selepas masuk waktu. Yang ketiga, debu tanah yang suci, tak ada campur apa-apa. Kemudian hilangkan najis. Yang kelima, ijtihad arah kiblat. Kalau kita tak tahu lah, kalau tahu tak ada ijtihad lah. Tak ada kiblat belah ni. Terus ya lah. Tayamum. Tapi kalau tak tahu tu ijtihad. Itu dipanggil syarat tayamum. Syarat ni sebelum tayamum. Sebab tu setiap syarat dia mesti berlaku sebelum buat benda tu. Kalau dah buat benda tu, duduk dalam benda tu, orang tak panggil syarat, orang panggil rukun. Itu beza dia. Syarat perkara di luar, bukan diri tayamum tu. Dia sebelum nak tayamum kena buat benda ni. Macam kita sebelum nak semayang kena ambil wuduk. Wuduk tu bukan semayang, di luar semayang. Semayang tu apa? Berdiri betul. Takbiratul ihram. Tu dipanggil rukun. Jadi tayamum pun dia ada benda tu. Syarat sebelum tayamum 5 tadi. Kemudian bila dah cukup syarat 5 tu, baru kita buat rukun tayamum. Rukun tayamum 3 lah. Yang pertama niat. Ingat di hati. Ingat di hati untuk melakukan tayamum. Mana kita ingat di hati aku nak tayamum untuk apa? Sembahyang fardu. Contoh. Aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang fardu. Itu niat tayamum. Sebab tu niat tayamum ni tuan-tuan kena ingat tau. Dia tak sama macam niat wuduk. Jadi kalau tuan-tuan niat tayamum dia ada 3 kategori. Niat tayamum ni ada 3 kategori. Kita nak ajak niat tayamum. Tuan ingat ni, niat tayamum ni ada 3 kategori. Jangan duk niat pelik-pelik Takut macam ni. Kita niat yang tu kita pergi buat fardu. Dia tak jadi. Sebab dia ada kategori niat tu. Sebab tu bila niat tayamum mesti pastikan niat yang mana. Kalau niat yang ni dia tak boleh buat lebih pada yang tu. Tengok saya kita bagi kategori niat tayamum. Bila kita kata okey, rukun yang pertama untuk tayamum ni ialah niat. Okey? Niat. Jadi bila niat tayamum ni dia ada 3 kategori. Dia ada 3 cara niat. Niat yang pertama, kalau kita nak tayamum, dia rukun dia niat. Niat tu ingat di hati. Jadi ingat di hati ni ada 3 kategori niat ni. Yang pertama, niat dia aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Itu niat pertama. Jadi aku tayamum ni sebab nak mengharuskan sembahyang fardu. Itu niat yang pertama. Kemudian niat yang kedua, aku tayamum kerana mengharuskan semayang. Tak sebut fardu, sebut sembahyang. Itu niat yang kedua, kategori dia. Kemudian aku tayamum niat mengharuskan sembahyang sunat. Nampak? Mengharuskan sembahyang sunat. Itu 3 kategori. Kalau kita niat sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu, kita boleh buat 1 fardu je. Kalau fardu ni banyak tak boleh, kena tayamum semula. Jadi 1 tayamum, niat sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu, boleh buat 1 fardu. Kemudian segala jenis sunat boleh buat, banyak mana pun nak buat. Tak ada masalah. Tapi fardu 1. Ada orang kata, okey, saya dah sembahyang zuhur dah, fardu zuhur. Saya nak qada. Nak qada sembahyang.
Bila nak qada semayang, qada ni semayang fardu. Bila semayang fardu, kena tayamum semula. Boleh faham? Bila tayamum semula, kena niat jadi, sahaja aku mengharuskan semayang fardu. Boleh faham? Sunat tak ada masalah, hang buat macam mana? Boleh. Tapi fardu satu tayamum, satu fardu. Itu niat pertama, mengharuskan semayang fardu. Jadi kita nak semayang zuhur. Sekarang ni nak semayang zuhur. Jadi nak tayamum bila? Tunggu masuk waktu zuhur. Kalau tayamum sebab sakit, tak payah pergi cari ayak lah. Kalau tayamum sebab sakit, kena pergi cari ayak lah. Masa masuk waktu zuhur tu pergi cari ayak. Confirm dah tak ada ayak, baru boleh tayamum. Jadi niat tayamum apa? Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Jadi ingat di hati tu benda tu. Tapi kalau sebut di lidah ni, dia sunat. Macam kita sebut bahasa Melayu lah. Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu kerana Allah Ta'ala. Sebut dengan lidah tu, hukum dia sunat. Tapi yang penting hati tu ingat. Aku tayamum ni apa? Tu niat. Dia panggil rukun. Boleh tak? Jadi kalau niat, esok orang tanya nak niat tayamum ni, tayamum untuk apa? Nak sembahyang fardu. Kena niat sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Jadi boleh buatlah fardu zuhur ke, fardu asar ke, tak masalah lah. Cuma hang nak sembahyang fardu ni kena masuk fardu tu lah. Sembahyang fardu ni masuk fardu zuhur. Kita nak sembahyang kan? Kita niat lah. Mengharuskan sembahyang fardu. Tak payah sebut zuhur, tak apa. Mengharuskan sembahyang fardu. Jadi boleh. Boleh sembahyang satu fardu. Boleh sembahyang banyak mana sembahyang sunat. Kemudian boleh sentuh Quran. Boleh tanggung Quran. Walaupun kita niat sahaja aku mengharuskan sembahyang fardu. Jadi 3 benda lagi boleh buat. Sembahyang sunat, baca Quran, sentuh Quran, tanggung Quran, semua boleh. Sebab kita niat fardu dia. Tapi kalau kita niat kategori yang kedua, sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang sunat, fardu tak boleh. Fardu tak boleh. Dia kena buat bawah pada sembahyang sunat. Baca Quran, sentuh Quran tu boleh. Tapi nak naik fardu tak boleh. Sebab kita niat mengharuskan sembahyang fardu, sembahyang sunat. Sebab tu ada sebahagian ulama kata, kalau sembahyang jenazah, kena sebut sembahyang jenazah. Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang jenazah. Bila sembahyang jenazah, nak naik fardu tak boleh. Kena buat sunat, boleh. Baca Quran, sentuh Quran, boleh. Semua boleh. Fardu tak boleh. Tu kalau niat sembahyang jenazah. Kalau niat sembahyang sunat, segala sunat hang boleh buat lah. Tak ada masalah. Sunat apa boleh buat. Kan? Cuma nak naik ke fardu, tak boleh. Tu syarat. Kalau niat tayamum tu. Jadi ingat di hati lah masa nak tayamum tu. Sebab apa? Kan? Tayamum untuk apa? Untuk sembahyang fardu. Okey. Jadi masa kita letak tangan, kita ajak lah. Cuma niat tu dia mesti menyertai dengan perbuatan. Dia kalau masa kita duduk depan tanah tak ada buat apa lagi, duk ingat dalam hati nak tayamum, orang tak panggil niat. Sebab niat ni dia menyertai dengan perbuatan. Macam kita duk sebut lah, kita pergi dekat paip kan, nak ambil air semayang, kita tadah, buka paip tu kita tadah tangan. Jadi ayak ni duduk dalam takungan tangan kita ni. Tahu? Bila duduk dalam ni, kita pun niat. Dia tak panggil niat. Niat dia tak jadi lagi. Niat tu mesti terbasuh satu juzuk anggota. Kalau bab wuduk kan, mana ayak tu kena satu juzuk muka kita, tak kira lah kena tak mana pun. Kita pun ingat di hati, aku berwuduk kerana Allah. Baru niat. Tayamum ni hang duduk lagu tu lagi, orang tak panggil niat. Dia kena debu tu sampai satu juzuk daripada muka. Tak mana sampai tak apalah, cuma sunat belah atas, mula belah atas. Kan, macam kita nak buat macam ni pun boleh. Tak mula dia tapi sunat kat atas. Tu. Tu dipanggil niat. Kena ingat tu. Okey. Rukun tayamum yang pertama niat. Jadi tempat niat tu hati. Cuma nak niat lagu mana? 3 kategori tadi. Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang sunat. Sahaja aku tayamum mengharuskan sentuh Quran ataupun tanggung Quran. Tu 3 kategori. Dia kalau sebut sunat boleh buat semua sunat. Kalau sebut fardu, sunat boleh buat, sentuh Quran boleh buat. Jadi kalau nak untung, kita tayamum sebab fardu lah enggak. Kita nak sembahyang qada contoh. Nak sembahyang qada ni, waktu dia bila? Waktu sembahyang qada.
Ada kan orang azan kat masjid, dah masuk waktu sembahyang qada dah. Tak ada. Jadi kita nak qada sembahyang apa contoh? Sembahyang Zuhur. Nak qada dah. Nak qada tu masuk waktu. Betul tak? Sebab nak qada ni dia tak ada waktu yang ditentukan. Cuma tak boleh sembahyang waktu yang haram lah. Contoh kita nak sembahyang qada ni pukul 3. Contoh kan ni contoh. Nak qada sembahyang asar kan sembahyang Zuhur pukul 3. Jadi bila masuk waktu nak qada ni? Bila nak qada lah. Faham tak? Kita nak qada sembahyang. Okey, pukul apa nak qada? Pukul 3. Okey. Pukul 3 tu kita tayamum kan? Tayamum niat apa? Mengharuskan sembahyang fardu. Sebab qada tu fardu. Lepas pada hang niat macam tu, hang boleh dah qada sembahyang tu. Betul? Lepas tu boleh buat sunat sentuh Quran, apa semua boleh. Nak qada tu contoh. Jadi kalau kita sembahyang Zuhur, masuk waktu Zuhur, kita memang niat waktu Zuhur lah. Cuma cerita qada ni. Boleh faham tak? Ingat tu. Niat untuk mengharuskan sembahyang fardu. Kedua, niat mengharuskan tayamum sebab mengharuskan sembahyang sunat. Jadi kalau pergi buat niat mengharuskan sembahyang sunat, kena ingatlah dia tak boleh naik level fardu. Dia duduk sunat tu je, turun ke bawah. Dia kategori dia fardu, sunat, sentuh Quran. Kalau kita tayamum sebab sentuh Quran, kita tak boleh sembahyang sunat. Sahaja aku tayamum mengharuskan sentuh Quran. Tak? Bila sentuh, boleh sentuh. Nak naik level sembahyang sunat tak boleh. Boleh faham? Jadi kalau cerdik, kita niat sembahyang sunat. Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang sunat. Jadi boleh sentuh Quran. Kalau kita pergi ambil sentuh Quran, sunat tak boleh. Rugilah, faham tak? Jadi kena cerdik situ. Kalau niat fardu, boleh buat satu fardu. Sunat boleh buat banyak mana pun. Kalau niat sunat, boleh buat sembahyang sunat banyak mana pun. Sentuh Quran pun boleh. Tapi kalau niat yang nombor 3, sentuh Quran, sunat tak boleh, fardu tak boleh. Boleh faham tak tu? Tu ingat molek tu, niat tu. Dia ada 3 kategori. Tu dipanggil tayamum. Nak sebut sahaja ke, tak mau sebut sahaja, tak ada masalah. Sebab sahaja ni dia bukan wajib. Dia katalah sahaja aku sembahyang. Ada orang dia kata aku sembahyang, dia tak sebut sahaja. Jadi sahaja ni cuma nak bagi tahu buat ni bukan asal. Memang kita nak buat. Tu bahasa Melayu dia guna sahaja. Sahaja tu macam kita memang nak buat, tak ada paksaan. Kalau memang kita nak tayamum, memang kita nak tayamum. Jadi tak boleh sahaja pun tak apa. Tak ada masalah. Takut ini panjang pula. Tayamum. Jadi tayamum panjang. Aku tayamum mengharuskan sembahyang sunat. Aku tayamum mengharuskan baca ataupun tanggung Quran, sentuh Quran. Itu je. Lepas tu nak dapat pahala lebih bab niat, tambah lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Lagu tu. Yang wajib dia aku tayamum sebab apa? Fardu, sunat, sentuh Quran. Tu rukun yang pertama, ingat. Mesti niat, ada niat. Tak ada niat tak jadi. Kan? Ada niat tak ada niat tak jadi. Sebab baru ni ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, kalau saya ambil wudu, masa saya duk basuh tapak tangan tu saya niat. Jadi tak niat? Basuh tangan tu basuh muka lah. Tu kadang-kadang kena tanya balik. Masa kita basuh tangan tu muka lah. Nama pun tangan. Bukan muka. Dia basuh ni kena satu juzuk muka. Tangan bukan muka. Jadi hendak niat masa duk jeruh itu, dia niat wudu. Kita ambil wudu, sunat basuh tapak tangan kan? Dia nak kira niat wudu ni bila air kena satu juzuk muka. Kena ayat tu, mari di hati, aku berwuduk kerana Allah. Masa hantar aku tayamum tu, kerana mengharuskan sembahyang fardu tu hadir tak di hati? Hadir. Hadir tu kira niat. Tu rukun yang pertama. Kena ingat tu. Niat. Jadi niat tu kena tahu kategori dia. Kemudian rukun yang kedua, menyapu muka. Dengan kedua tangan lah. Hingga ke siku. Kalau muka ni sapu semua tempat yang wajib kena. Kemudian dua tangan. Menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku. Kalau tangan sampai siku lah. Kalau muka sampai hak muka. Tempat yang wajib basuh. Lebar muka, panjang muka.
Lebar anak telinga ke anak telinga kan. Panjang muka, tempat tumbuh rambut yang golip sampai 2 pasung tulang dagu ni. Tu dipanggil tempat yang wajib basuh. Jadi debu tu mesti macam tu lah. Sampai lah. Jangan angkat. Sapu lah sampai kena semua. Lepas tu tepuk pula. Untuk tangan pula. Tu rukun yang kedua. Menyampaikan debu di muka dan 2 tangan. Nak sampai tahap mana? Tempat yang muka. Tu jangan kita gosok lah. Beri kena semua. Nak tu. Lepas tepuk pula untuk tangan. Aja anggota yang muka dan 2 tangannya. Jangan tepuk sapu kepala pula. Tepuk telinga pula. Tepuk kaki tu anggota wudu. Tu beza. Anggota tayamum dengan anggota wudu ni ada beza. Anggota tayamum 2 sahaja. Muka dan 2 tangan. Anggota wudu, muka, 2 tangan, kepala, kaki. Tu anggota wudu. Faham? Jadi kalau tayamum ni, dia buat 2 anggota je lah. Jadi rukun yang kedua, menyapu muka, sekalian muka. Dan 2 tangan. Daripada ujung jari sampailah siku. Itu dipanggil fardu tayamum. Kalau bahasa mudah, memindahkan debu tanah. Pindah debu tanah. Tak faham mindah, yakni ambil debu tanah tu. Ambil debu tanah tu, buat sapu muka dan tangan. Tu maksud dia, rukun yang kedua. Ambil debu tanah, buat basuh muka dan sapu 2 tangan. Jadi niat ni mesti ada tatkala ambil debu tanah tu. Masa kita tepuk, ada dah. Ada tatkala ambil tatkala sapu debu itu di muka. Masa kita tepuk tangan kita dekat tanah tu, niat kita nak tayamum tu ada. Kemudian bila kita angkat tangan, niat tu kekal, ada lagi sampai kita sapu muka. Masa kita sapu muka tu, ada lagi niat tu. Dia tak syarat kekal. Masa sapu muka tu ada niat tayamum. Okey, sudah memadai. Sudah memadai. Tak perlu payah-payah dah. Tu dia kata menyapu muka dan 2 tangan. Itu rukun yang kedua. Sampaikan debu kepada muka dan 2 tangan. Jadi nak sampai debu tu, masa kita tepuk tangan dekat debu tu, ada niat nak tayamum. Kemudian angkat tangan tu, niat tu ada lagi. Sampai kita sapu muka, niat tu masih ada. Okey. Selesai lah. Tu dipanggil rukun. Rukun tayamum yang kedua. Menyapu muka dan kedua tangan hingga siku dengan 2 kali tepuk lah. 1 tepuk untuk muka, tepuk yang kedua untuk tangan. Mudah ya? Mudah buat. Tahu mudah. Dia tak buat. Tengok orang sakit tu. Dia tak buat. Walaupun mudah kan. Senang ni tayamum. Tapi pergi tengok berapa ramai duduk hospital tak mayang. Sebab apa? Sebab tak tahu nak buat mana. Suruh mengaji tak mau. Kan? Dia mengaji mudah ya. Tapi tu dia, tu cerita tu. Walaupun mudah tapi tak semua orang dapat. Sebab tu bila kita boleh buat amal, ingat dalam hati, setiap kali kita boleh buat amal, ingat ini hidayah, taufik Allah. Ingat dalam hati tu. Setiap kali amal kita boleh buat, tak kira lah amalan fardu ke, amalan sunat ke, bila boleh buat tu ingat ni hidayah dan taufik Allah. Kalau Allah tak beri hidayah, tak beri taufik, tak boleh buat. So sembang. Walaupun hang cerita lagu mana, ada orang dia tahu benda ni kena, tapi dia tak boleh buat. Sebab dia tak dapat taufik. Jadi kita nak mengaji ni, nak faham, nak beramal, nak buat. Taufik dan hidayah daripada Allah. Walaupun nampak macam mudah kan, tak semua orang boleh buat. Sebab apa? Hidayah dan taufik dia tak dapat. Ni takut Walaupun kita tahu dah hukum dia, bila semayang ni tak ada air semayang, tak ada debu tanah, dia buat. Anggapan dia tak apa. Cuma kita macam mana?
Tak berat menana. Pasal meninggalkan sembahyang fardu. Dia bukan mudah tau. Buat tinggal sembahyang fardu tak apalah, nanti qada lah tu. Kalau sempat qada, tak apalah. Walaupun dia sempat qada, dia kena minta ampun tu. Kena istighfar, minta ampun kepada Allah sebab meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Walaupun dia qada sembahyang, dia kena minta ampun. Jaga. Ni tinggal terus duduk hospital relax. Makan mau. Ni bukan marah tau. Pina abang. Makan mesti cukup time. Nurse tetap orang makan, dia kelang kabut lah. Dia kata, nurse mana makan? Dah cukup time makan ni. Dia kata, sabar makcik, sabar makcik. Sekejap lagi wak mai. Wak mai pula tu dia, ayam keras nak amboi. Ni tak ada lembut sikit ke ayam ni? Amboi. Marah nurse tu. Nurse pun tak apalah makcik, makanlah mana ada makcik. Kita kata lain kali tepat tau. Kita makan ni. Lepas tu nurse pun mai pula kata, makcik dah masuk waktu dah. Tak apa. Dah aku sudah nak main. Pula tak. Kacau tak? Makanlah. Mai ni saya. Nurse waktu dah masuk belum? Saya dulu saya masuk. Tok saya. Accident ni terkeluar daripada kereta. Arwah Pak Teh tu. Dia duduk driver, sebelah driver lah penumpang kan, sebelah driver tu. Accident, terkeluar kat tingkap belakang. Keluar lagu mana tak tahu, tingkap tak pecah. Oh, belai tu. Tak pecah. Keluar, duduk di luar. Duduk di tepi jalan. Macam ada orang angkat dia keluar, tak keluar. Arwah Pak Teh. Jadi dia tak ada luka badannya, tapi dalaman eh. Dalaman dia luka. Pergi tok di hospital. Duduk hospital. Tak boleh nak duduk atas katil. Mayang lah. Dia suruh anak murid dia bawa mari debu tayamum, nak tayamum. Kalau dia tak boleh tayamum, tak boleh nak gerak, dia semayang menghormati waktu. Atas katil tu lah. Ini tinggal selamba. Relax duduk atas katil, makan buah limau. Limau Bali. Made in Tambun. Susah ni kena mengaji tu. Memang benda ni kita belajar dulu sebab kita pun bukan minta sakit tu ya. Jadi kalau berlaku macam ni kita tak mengaji, macam mana nak buat? Nak tepuk benda, tepuk muka nurse. Kan nak tepuk katil. Benar. Yang penting syarat tayamum rukun. Itu kenapa orang dah guna debu tu, jadi jatuh di situ kita pergi tepuk, tak sah. Dia kena ambil debu yang suci. Debu tayamum yang suci. Sebab tu bila sapu mesti meratai anggota yang wajib dibasuh. Kalau muka mesti meratai semua tempat yang wajib basuh. Kalau ambil wuduk wajib basuh, tayamum pun kena tempat tu. Kena bagi kena lah. Kalau kita ambil wuduk basuh dengan air kan, jadi kita akan basuh tempat yang wajib basuh. Mesti kena air. Jadi kalau tayamum pun lagu tu lah. Mesti debu tu sampai tempat yang wajib kena, baru sah. Sebab tu kalau cincin, dia tak wajib tangga ketika kita tepuk untuk muka. Tapi bila tepuk untuk tangan, wajib tangga. Sebab bila tepuk, dia tak kena sini. Mana tempat yang jadi dia wajib buka. Dia nak tepuk untuk kali yang kedua. Kalau dia tepuk kali pertama, dia tak wajib tanggal cincin tu. Sebab tepuk yang untuk muka. Nak tahu? Okey. Tepuklah sikit debu tu bagi keluar. Okey, baru tepuk kedua. Bunyi macam tu. Ikut buat macam tu bagi hilang debu kita dah guna tu. Kemudian tepuk pula. Tepuk ni kalau ada cincin wajib lah tanggal. Sebab bila kita tepuk macam ni, debu dah kena dah di sini. Faham tak? Bila kena di sini, kita nak guna mana? Kita guna sini ya. Kita buat macam tu ya. Kita tak pergi dah depan ni sebab debu dah ada sini. Boleh faham? Tak kita ajak. Dah ada siap lah. Kan? Okey. Cuma tu lah rukun yang kedua. Mesti kena debu tu pada muka sekalian dan dua tangan. Sekejap kita ajak tu yang kedua.
syarat ataupun rukun tayamum menyampaikan debu tanah di muka dan dua tangan. 2 kali tepuk. Kemudian rukun yang ketiga, tertib. Tertib ni rukun lah. Maksudnya tertib ni dahulukan yang mana dahulu, kemudiankan yang mana kemudian. Atau bahasa mudah, ikut aturan lah. Dengan tangan, muka dia ada muka dulu baru tangan. Ikut tertib tu. Tertib ni orang panggil rukun. Jadi rukun tayamum mesti ada rukun dia lah. Muka, sapu tangan, kemudian ikut. Kita dah tahu syarat tayamum, rukun tayamum. Kemudian kita nak benda yang lebih. Bila tayamum ni nak dapat kelebihan banyak, dia kena ingat sunat tayamum. Kena tahu tu. Sunat-sunat yang berkaitan dengan tayamum. Jadi perkara yang disunatkan bagi wuduk, disunatkan juga bagi tayamum. Mudah. Jadi kalau kita nak ambil wuduk, sunat dah baca bismillah. Tayamum pun sunat. Sebelum kita ambil wuduk, kan, kita sunat berkomor-komor kan. Jadi tayamum pun sunat berkomor-komor. Betul? Jangan duk komor-komor ambil debu mula-mula. Makna dia taklah semua sunat wuduk tu jadi sunat tayamum. Cuma hak mana hak boleh lah. Macam baca bismillah, boleh. Sunat lah. Lepas tu basuh 2 tapak tangan. Tak berlaku lah tayamum. Nak basuh benda. Dia basuh dengan air. Jadi cuma nak cerita ada sunat-sunat wuduk yang disunatkan juga pada tayamum. Okey. Contoh dia. Kita kalau bak wuduk, sunat mula kanan kan. Jadi tayamum ada tak kanan kiri? Boleh. Kita kita ambil wuduk, kita basuh daripada yang wajib betul. Wajib sini kita beri lebih. Sunat. Tak sunat? Sunat. Masa boleh buat tak benda tu? Boleh. Sunat. Dia lagu tu. Kan, bila kata benda sunat yang boleh buat pada wuduk dan bak ni boleh buat pada tayamum, sunat menyapu lebih tu. Tu dia kata menyapu lebih, melebihi sedikit daripada hak muka dan sebahagian tangan ketika menyapu. Itu pun termasuk sunat dalam bab tayamum. Tayamum pun sunat juga. Sebab tu benda sunat ni dia menambah pahala, faham? Kadang-kadang kita buat ni benda fardu ni cantik dah, cuma dia ada cacat, ada kurang sikit. Jadi sunat tu tampung tu. Sunat tu dia tampung cacat hak kurang tu. Jadi sebab tu bila buat benda sunat ni, dia boleh cover lah benda-benda hak kurang tu, boleh jadi komplit, boleh jadi sempurna. Ni kita buat nah, tu penting. Benda sunat tu jangan tinggal. Walaupun tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya ada 4-5 sunat yang kita boleh ketika kita tayamum. Cara sunat tayamum, perkara yang disunatkan ketika wuduk antaranya membaca basmalah lebih daripada qadar. Kemudian dia kata memulakan sebahagian kau ni tayamum sunat sapu belah atas, sunat. Dapat pahala lebih. Kan? Kemudian antara sunat tayamum lagi, buka jari ni, jangan buat macam tu, buka sikit. Kan biasa kita nak tepuk, rapat jari ni kan. Kita buka sikit. Buka ni, buka ruang ni. Tu dipanggil sunat dalam bab tayamum. Buka sikit ruang tu. Sebab tu bila kita takbiratul ihram, dia sunat buka sikit. Yang buka macam tu. Sikit je. Kau, tu sunat buka ni. Tu dalam bab tayamum. Kemudian dia kata sunat menipiskan debu yang melekat pada 2 tapak tangan. Sunat tu. Sebab tu bila kita tepuk, kita buat macam ni. Kita lagakan tangan kanan dengan tangan kiri supaya debu ni jatuh, jadi nipis. Sunat. Tak lagi bubuh-bubuh tu dia penuh. Tu sunat buat tu. Dia hukum dia macam tu. Orang kata, bedak apa tu? Dia tu tampung muka. Nipiskan tu. Okey. Sekarang ni kita nak tayamum lah. Okey. Maksud dia
Saya tak payah pakai debu lah kan. Okey. Nampak kan? Mana nampak Ustaz? Tak nampak? Sini boleh ni. Sini. Mai. Tak nampak. Tak apa, nampak Tak saya buat. Tak nampak. Okey. Okey. Mana debu tu? Tengok Debu ni. Debu kan? Pertama kali tengok debu dulu lah. Brand apa? Berapa duit? Tak payahlah tengok tu. Bubuh je. Okey, bubuh kan? Kita bubuh boleh kena lah. Okey. Bubuh tu. Baca? Tadi rukun jadi. Benar? Jadi sebelum kita nak buat ni, kita buat sunat dulu. Kita baca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, tangan ni kita letak kan? Betul ya? Kita letak ni, kita dalam hati tu. Ingat di hati, ingat apa? Sahaja aku tayamum mengharuskan yang fardu kan? Okey. Mungkin kita angkat kan? Angkat. Bila angkat ni lekat kan? Sunat kita laga kan beri nipis sikit. Betul? Sunat kita buat ni, beri nipis sikit. Lepas tu niat kita dah ada tadi tu. Jadi masa kita angkat ni nak buh kat muka ni, kena ada niat tu. Masa kena debu kat sini ni. Lagi putih habis muka aku. Malah buat. Kan? Makna dia okey, ni kan. Kita tak kan? Tak, kita ingat hati tadi kan? Sahaja aku tayamum mengharuskan sembahyang fardu. Kemudian kita nipiskan debu tu. Betul? Lepas tu, niat tu ada tu. Sekali kita angkat ni nak buh di sini, niat tu kena ada. Aku mengharuskan sembahyang fardu. Lepas tu gosok Jangan angkat tangan. Gosok tu. Buka kepiah dulu. Contoh gosok. Gosok cuma ambil sini sunat. Nak ambil sini pun boleh. Cuma kalau kita buat dari atas, dia jadi sunat. Gosok macam kita ambil uduk. Lepas tu kena selesai. Itu je. Jangan atas ni. Luar. Tapi di sini pun boleh sebab kita tak guna. Cuma kita dah tepuk di tangan, dia lekat di tangan dah. Di luar, begini nipis sikit. Lepas tu, ni dah habis kan? Tepuk ni pula. Lepas tu, tepuk ni, cincin pokok betul tak? Sebab untuk tepuk. Lepas tu, bila tepuk ni ada debu ni. Kita tak macam ni. Nampak? Tolak ke bawah. Okey? Sampai di siku, yang ni pi tengah. Sampai sini. Jangan kat sini. Macam ni, tolak kan? Okey, ni kan? Tolak sini. Lepas tu ni separuh kita tak guna kan? Pergi ke tengah. Tolak sini, sampai sini, naik sini. Sebab sini dah ada debu. Yang ni pun macam tu lah. Tolak. Boleh? Lagi boleh buat. Lagi apa nasi? Okey, Cun. Boleh. Tapi cuma ingat, jangan angkat tangan. Masa duk gosok tu, jangan angkat. Kalau angkat, mari balik mustakmal. Boleh faham? Jadi masa tepuk tu mesti gosok bagi kena, jangan angkat lah. Gosok semua, bagi kena semua. Buat lebih sikit, sunat kan? Kita sampai sini. Lebih. Gosok. Gosok lah. Gosok semua bagi kena. Selesai. Nampak? Tepuk pula. Sini. Tolak sini. Selesai. Dua-dua. Debu yang sini, yang kita tuang tadi tu, kita buat banyak sikit lah. Buat banyak, kita tepuk kali pertama. Okey, sini kan, nipiskan dia. Gosok muka. Lepas tu, sapu. Ada lagi debu kan? Tepuk di situ lagi. Debu tu juga. Jadi, kalau macam ni, boleh guna lama. Banyak kali boleh guna. Cuma kita buah beri kena semua lah. Macam saya malah nak buah semua putih habis. Habis nak cerita lagu tu lah. Tak payah mana. Senang je. Boleh, tak ada masalah sebab tak guna lagi. Tak ada masalah.
Kita nak buang ni, tak syarat buang di luar ni. Kita nak buang di sini, boleh beri nipis. Tepuk. Kan nak nipiskan dia kan? Macam tu je. Tapi kena niat tu ada. Masa tepuk tu, niat mesti ada. Aku tayamum mengharukan sembahyang fardu. Jadi masa kita angkat tu, niat tu ada tu. Jadi kita buat macam ni pun, niat kita tu ada tu. Jadi bila kita mari ke muka, memang ada niat. Macam gosok tu. Lepas tu selesai. Baru tepuk kali yang kedua. Untuk tangan. Kena buat ini lah. Rambut alih buh. Buh sini lah. Tarik buh sini kan. Buh di atas telinga ni, gosok. Sekali apa? Sekali lah. Tangan lagi senang. Sebab kita tok macam tu. Mana ni? Ini. Separuh kita tak guna kan? Pergi ke tengah. Macam ni. Ni. Dia mesti macam ni. Separuh ni. Kita tepuk. Debu dah ada kat tangan. Jadi kita guna separuh. Betul? Belah kanan dululah. Sebab sunat mula belah kanan kan? Okey. Dah guna separuh. Separuh ni kita tolak ke bawah je. Tolak ke bawah. Jadi ada separuh lagi kita masuk ke dalam. Lepas tu tolak. Sampai sini kena naik sini. Jangan pergi ke depan ni. Ni ada debu ni. Faham tak? Ada wudu dah ada lah. Dah ada debu lah kan tepuk dua ni. Dah ada debu lah. Jadi yang ni kita tak payah sapu dah lah. Kita sapu belakang dia je lah. Okey, sampai sini kita naik di sini. Sebab sini dah ada debu. Yang ni pun sama. Naik sini. Sebab dia dah ada debu di sini. Jadi kita tak perlu sapu dah di sini. Sebab dia lekat debu lah. Boleh? Mana? Boleh. Nampak putih ya? Boleh? Apa dia? Apa tak faham? Okey. Kita pastikan semua tangan kita tak payah gosok ke? Saya. Dia tepuk. Kita debu tu banyak. Ni sikit ni. Bubuh bagi kena semua. Bila kena semua, debu ni kena buat. Kena. Yang ni kita nak contoh kita beri kena semua. Bila kita tak, dia kena semua lah. Kalau debu tanah. Tapi kita buat tengah tu kena situ je lah. Beri banyak lah. Beri banyak. Ni bedak kan benda debu Tanya Ustaz Farhan. Ya. Ustaz Farhan yang order kan. Dia satu lagi, kalau debu dia tak boleh campur tepung tau. Bedak pun tak boleh. Dia mesti debu tanah betul. Jadi debu tanah ni mungkin daripada proses ni. Nampak tu. Awak debu dia putih macam bedak Itulah biasa orang oren kan. Tak kira dulu. Boleh lah. Tak payah mana pun. Dia lah. Betul lah. Dia mana proses tu. Daripada ni lah ni. Dia mana proses. Daripada tapis berapa kali tapis tak tahu lah. Habis. Yang ni belikannya pun Ustaz Farhan yang beli kan. Okey nah? Boleh. Mudah. Apa dia? Okey. Dia. Tayamum lah jenazah tu. Tayamum tu maknanya kita tepuk muka dia. Niat. Saya suruh dia niat pula jenuh. Kena niat. Dia kata sat. Dia tak mandi. Kita tepuk tu kita niat. Kita tepuk tu kita niat. Kita tayamum untuk mayat ni, untuk jenazah ni. Okey, basuh. Tapi Ustaz kena mandikan dulu ke tak payah? Dia tak boleh kena air, tayamum terus. Tapi yang dia punya najis Tak payah kalau dia tak boleh kena air. Tak payah pakai najis-najis apa semua dah. Tayamum ganti mandi. Contoh ginilah. Kita ni nak kena mandi tapi air tak ada. Bila air tak ada, kita tayamum ganti mandi. Jadi bila tayamum ganti mandi tak payahlah berguling. Tepuk muka. Tepuk ni selesai mandi. Memang suci lah. Tapi dua sebab lah. Tak ada air, sakit. Air ada, nak guna tayamum. Tak boleh. Dia guna sebab tak ada air. Dia macam ni Ustaz. Orang yang kita mandikan dia tak ada sakit apa pun. Okey. Masalah dia rambut dia warna oren. Rambut dia? Dia colour rambut dia. Okey, color. Takkan kita nak gunting rambut dia. Okey, color tu macam ni lah. Inai ni dia meresap air. Tak ada masalah. Dia bukan color yang tak meresap air tu. Yang bukan. Maksud dia dye rambut dia.
Rambut tu air tak boleh meresap sebab dye tau. Jadi kan nak cukur rambut dia. Kita buat sekadar boleh lah. Kita ditanggung sendiri dosa tu. Jadi kita buat yang boleh. Faham tak? Kalau nak cukur rambut, cukur. Menyakiti mayat tau. Boleh sebab tu benda tu kadang-kadang kena reti kat orang tu. Ada orang tanya, kalau untuk pesakit buat macam mana? Untuk pesakit, orang tolong tayamum untuk dia lah. Kalau dia tak boleh gerak, kalau dia boleh gerak, hantar tayamum tu depan dia lah. Ambil kertas apa. Tapi susah lah sebab hospital dia tak sediakan benda tu. Jadi dia kena keluar daripada katil dia, pergi duduk tempat lah untuk dia tayamum tu. Susah kan? Bukan susah lah. Makna dia kena ada orang tolong dia kalau orang sakit. Apa dia? Nak jatuh? Amboi. Okey tak, pesakit ni maksud dia orang sakit nak tayamum kat dia macam mana? Jadi dia sakit, dia tak boleh tayamum diri sendiri. Betul tak? Kita tayamum untuk dia lah. Kita niat untuk dia lah. Kalau dia sendiri boleh tayamum, tak ada masalah apa. Dia tepuk macam kita ni lah. Bagi debu dia tepuk, dia gosok muka dia. Dia tepuk tangan dia. Sebab dia boleh buat. Sekarang ni dia tak boleh buat. Kita lah tepuk bagi kat dia tu. Kenapa? Tapi dia mahram lah. Mak kita ke apa? Okey, dia sakit. Okey. Ustaz kata tadi kita niat kan. Dia masih lagi boleh niat kan? Boleh. Maksud dia kalau dia boleh niat, kita tepuk suruh dia niat. Bukanlah kita. Maksud kita letak debu tu kena kat dia, dia niat lah. Tak kena ngadap kiblat. Syarat dia tak syarat ngadap kiblat. Dia maksud dia kita tepuk kat orang kan. Abang Nasir sakit. Contoh Saya kena baring Ustaz. tak payah. Contoh dia sakit. Jadi dia tak boleh gerak. Cuma dia boleh ingat. Betul tak? Dia tak boleh gerak apa? Dia tak boleh tangan, dia tak boleh gerak. Jadi kita yang menggerakkan tangan. Jadi kita tepuk. Jadi kita pesan kat dia, bila debu ni kena kat tanah, dia ingat di hati. Contoh, okey. Niat. Aku tayamum mengharukan semen padu. Suruh dia ingat hati lah. Kita pun gosok lah. Gosok boleh kena semua. Lepas tu okey. Tepuk pula. Gosok tangan dia pula. Kita buat macam tu lah. Macam tadi lah. Ni pula. Belah ni lah. Selesai. Dia pun sembahyang. Sembahyang macam mana? Dia tak boleh berdiri pak. Sembahyang setakat dia boleh. Duduk lah. Tu kalau kita tayamum untuk orang lah. Makna dia boleh niat, dia niat lah. Cuma kita habaq dia bila niat, bila debu tu sampai. Sebab dia nak pegang, sepatutnya dia kena niat di sini tau. Tapi sebab dia tak boleh gerak. Tu kata sakit tau. Cuma hari ni kalau sakit, tak sembahyang terus. Memang tak sembahyang terus. Siapa nak pergi tayamum? Nak orang masuk debu tayamum ni, kena minta kebenaran tau. Kadang-kadang hospital tak bagi. Memang tak boleh masuk. Dia bagi? Alhamdulillah. Dia ada debu kan? Cuma nak dengan tak mau je. Yes. Macam tu cantik. Cuma orang tu nak buat tak mau buat je. Ya. Ya, dia kena qada sembahyang. Sebab tayamum ni dia tayamum untuk darurah tau, darurah. Sebab dia sakit, sebab terdesak je. Macam kita lah, tayamum sebab tak ada air. Sembahyang-sembahyang dah siap, tiba-tiba ada air. Habis kena qada lah. Tapi tak berdosa lah kalau mati masa tu. Nak tahu? Tapi kalau tak sembahyang, tayamum, kita mati, berdosa. Kena qada. Sebab tayamum dia bukan macam wuduk. Dia cuma ganti wuduk. Okey. Boleh. Kalau orang yang balut, jadi dia nak tayamum, debu tanah tak sampai. Sebab dia ada simen. Betul? Jadi kalau belah ni, dia tak ada simen. Jadi dia kena ambil wuduk macam biasa lah. Basuh muka, boleh basuh muka kan? Basuh muka. Lepas tu tangan kanan boleh basuh kan? Dia basuh. Niat wuduk lah. Sahaja aku berwuduk kerana Allah basuh muka. Dia basuh tangan. Yang ni tak boleh kena air. Jadi sapu sini boleh kena air. Dia basuh air sini. Kemudian dia tak boleh sapu kepala lagi. Dia kena tayamum. Ganti basuh tangan. Faham tak tu? Tangan dia tak boleh basuh kan? Dia tayamum, ganti basuh tangan. Dia sapu atas belak tu je lah. Yang ni tak payah lah. Yang ni kena lah. Sebab tayamum dia kena dua anggota. Dia ambil wuduk tadi basuh muka. Selesai dah basuh muka, dia basuh tangan. Tangan yang boleh basuh.
Jadi sinilah tangan kanan boleh basuh. Okey, tangan kiri ni pergelangan ni je boleh basuh. Okey, bila dia basuh yang ni, dia basahkan tangan, kena dia sapu atas belak tu, atas simen tu. Tangan dia. Okey, dia tak boleh sapu kepala lagi. Dia kena tayamum dulu. Jadi tayamum ni nak niat apa? Sahaja aku tayamum mengganti basuh tangan yang tak boleh basuh. Tepuk ni, tepuk muka, tayamum kan? Tepuk muka. Okey. Lepas tu tepuk ni sini lah. Tangan. Yang ni sapu atas ni, atas belak tu. Lepas tu barulah dia sapu kepala. Baru dia guna air lah. Sebab kepala boleh kena air. Sapu air. Lepas tu campur lah. Dia ada wuduk dan ada tayamum. Yang ni boleh tak qada. Tak perlu qada sekiranya tu dia bersih. Dia ada wuduk. Jadi orang macam ni dia ada tayamum campur dengan wuduk. Dia tak perlu qada. Maknanya sebelum simen tu kita kena, contoh kita dah kata kita nak pergi tu suruh buat simen, kita dah siap duduk dulu lah. Tak selalu ada orang dia jenis sentiasa berwuduk kan. Kan sunat sentiasa berwuduk kan. Duduk saja pun ambil semayang. Jadi bila berlaku aksiden pun dia ada wuduk. Betul tak? Jadi dia pakai simen tu dalam keadaan dia suci lah. Bila dia suci dia ambil air semayang dengan campur tayamum, dia tak perlu qada semayang. Syarat dia. Macam kita ni tak suci. Bila tak suci kena qada lah. Cuma tak jadi salah. Tu je. Tak jadi kesalahan. Boleh? Habis? Habis apa? Sudah lah. Kena ganti rugi. Okey. Boleh faham tak? Ya. Tak payah mana kan? Lepas ni kalau sakit pun tayamum lah. Jangan tinggal pula. Cuma bila dah tayamum, dia ada perkara membatalkan tayamum. Boleh? Kita dah faham tayamum ni kan? Jadi dia ada benda yang boleh membatalkan tayamum. Okey, jadi kita tengok tayamum sebab apa? Jadi kalau tayamum sebab sakit, perkara yang batal tayamum 5 perkara. Kalau kita sakit, kita tayamum sebab sakit. Jadi kita dah tayamum dah lah. Jadi tayamum kita boleh batal dengan sebab 5 perkara. 4 perkara, apa-apa yang batal wuduk. Batal wuduk tau. Keluar sesuatu daripada belah depan atau belakang. Angin ke apa, tu bab wuduk kan. Kalau wuduk keluar sesuatu daripada jalan depan ataupun jalan belakang, membatalkan tayamum. Kalau wuduk batal, tayamum pun batal. Tidur yang tidak tetap papa menggung kan, batal wuduk, batal tayamum. Hilang akal, batal tayamum. Boleh? Pitam, batal lah. Kemudian dia tambah satu lagi yang jadi 5 ni, riddah. Riddah ni murtad. Nauzubillah. Murtad batal tayamum. Tu kalau tayamum sebab sakit. Kalau berlaku salah satu 5 perkara ni, katalah contoh kita tayamum kan, lepas tayamum tu keluar mani, batal tak tayamum? Keluar air mani, batal tak tayamum? Batal tak? Keluar mani tak batal pula dah. Batal tak? Batal. Kalau wuduk keluar sesuatu daripada depan, kemaluan depan atau belakang, batal tak semayang? Batal kecuali mani. Kecuali mani. Bila kecuali mani tak batal. Tak batal. Air mani tidak membatalkan wuduk, tetapi mewajibkan mandi. Bila pergi mandi, sentuh. Sentuh batal. Faham tak? Kalau tak sentuh, tak batal. Maknanya sentuh kemaluan salah satu perkara membatalkan wuduk. Jadi kalau kita tayamum, kita sentuh kemaluan, batal. Keluar mani tak batal, kecuali mazi. Mazi, wadi. Air kan yang keluar, air mazi ada, air wadi ada. Air apa lagi? Air kencing. Air sirap limau. Batal lah sirap limau.
Walaupun jarang-jarang berlaku. Ada orang dia kencing keluar teh tarik. Dia ada wuduk ke tak? Dia kencing keluar teh tarik. Berbuih tu. Batal tak wuduk dia? Keluar teh tarik. Keluar teh tarik batal tak? Batal. Dia tak batal mani je. Keluar selain pada mani batal. Walaupun bukan jalan adat. Biasa kencing keluar kencing lah. Keluar teh tarik ni mana teruk sangat minum teh tarik ni. Tapi dia jarang berlaku. Tapi batal. Berak keluar buah anggur. Jarang berlaku kan? Tapi kalau kita ada wuduk, berak keluar buah anggur. Batal tak? Wuduk kita? Batal lah. Walaupun keluar itu jarang berlaku. Cuma buah anggur tu nak hukum najis dengan tak najis, dia kena tengok buah anggur tu. Kalau buah anggur tu keras, dia mutan najis. Dia keluarkan tangkai sekali. Jadi duk elok lagi tangkai tu. Jadi buah tu jadi mutan najis. Bila mutan najis, kita basuh. Basuh beri cuci bersih, boleh makan lah. Kalau kita tak gamak nak makan, bagi jiran sebelah. Taklah bagi je lah. Tapi jangan abang lah. Dia kata ni, aku berak keluar anggur ni. Jangan abang kat dia. Sebab dia mutan najis. Mutan najis ni basuh jadi bersih lah. Tapi kalau buah anggur tu keluar lembek, najis. Tu orang duk makan kopi lah. Kopi lah yang musang tu. Musang berak tu. Kan dia buat kopi kan? Kopi tu kalau dia keluar keras daripada musang tu, keras kita basuh sebab dia najis. Tapi kalau mana najis? Kalau hang bancuh kopi dengan hak lembek tu najis. Tapi kerana benda tu duk keras lagi, kita basuh kopi. Tak ada masalah apa. Cuma lepas minum dengan tak lepas minum je lah. Betul? Tapi jangan duk habak lah. Ni habak ni buah ni aku berak ni. Duk elok lagi. Jadi aku sayang nak buang, aku bagi kat hang. Dia kata haram jadah boleh. Hang beri aku makan pula dah. Makna dia mutan najis, beza dia. Jadi perkara yang membatalkan tayamum sebab sakit 5 lah. Cuma ambil 4 dalam bab wuduk, tambah 1 lagi riddah. 5 lah. Kemudian tayamum dengan sebab tiada air. Jadi tiada air ni membatalkan tayamum dengan sebab tiada air ni 6 perkara. 5 hak tadi. 4 bab wuduk, tambah riddah jadi 5. Tambah lagi 1. Apa dia? Mengetahui akan ada air. Kita tayamum sebab tak ada air. Tiba-tiba kita tahu kata ada air. Batal. Sama ada ketahui itu zon. Zon ni berat. Sangkaan yang berat. Ataupun waham. Waham ni bawa air seperti ia melihat pelepah. Yang pelepah. Qafilah. Jadi dia tayamum tadi sebab tak ada air. Dia pun dah tayamum semua siap. Tiba-tiba nampak satu kumpulan unta mari. Jadi batal. Batal tayamum dia. Sebab tak ada air. Sebab kumpulan ni, dia pun mari ni mesti ada ayak. Betul tak? Mereka di padang pasir, contoh padang pasir, mesti bawa air, mesti ada bekalan air. Jadi kita akan tahu mereka ni akan bawa bekalan air. Jadi kita tahu ada air, batal? Batal tayamum macam mana? Sebab kita tayamum sebab tak ada air. Zon. Nabi kita yakin, mereka ni pun tak ada air lah. Yakin tu lain, ni zon. Dia zon kata ada air atau waham, habis. Contohlah kita tengah semayang, tayamum sebab tak ada air, tiba-tiba hujan turun. Batal? Batal sebab tayamum kita sebab tak ada air. Hujan turun kan? Habis lah. Jadi tak berdosa lah kita semayang dia tu. Dia ambil wuduk. Kecuali tayamum sebab sakit. Mari air pun tak ada masalah. Wak mari 2-3 lori pun. Sebab kita bukan nak air. Kita tayamum sebab sakit. Tengok dia kata masalah ni. Jika seseorang di dalam semayang, iaitu selepas sempurna takbiratul ihram. Dia ni tengah semayang, dah sempurna dah takbir. Kan? Dia kata sebelum sempurna salam yang pertama. Jadi dia duduk dalam semayang lagi dah, tak beri salam ni. Air pada semayangnya itu wajib ulangnya. Semayang ni memang kena ulang. Dan dia tengah semayang tu, dia seperti semayang ada air. Tempat ni biasanya dan semayangnya ketika itu batal terus. Adapun semayangnya itu
tiada wajib ulang seperti semayang pada tempat yang ghalib tiada air. Tempat dia semayang ni ghalib dia tak ada air. Okey? Maka tiada batal semayangnya dan tayamumnya. Kalau tempat tu ghalib tak ada air. Tapi kalau tempat dia semayang ni ghalib ada air, tiba-tiba dia waham, kata boleh dapat air, batal terus semayang dan tayamum. Tapi kalau tempat dia semayang ni, tempat ni biasanya memang tak ada air, jadi semayang dia tak batal, tayamum dia tak batal. Lepas dia beri salam, ada air baru batal. Boleh faham tak? Tu beza dia. Jadi tempat yang ghalib ada air ni, dia kena kira macam ni. Dalam setahun 7 bulan atau lebih ada air, tu dipanggil ghalib ada air tempat tu. Dalam setahun 7 bulan ataupun lebih daripada 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kawasan tu ada air. Itu dipanggil tempat yang ghalib ada air. Dia mesti ambil 7 bulan ke atas, kawasan ni ada air. Itu dipanggil ghalib ada air. Dan tempat yang ghalib tak ada air ni, nak tahu macam mana? 7 bulan ke atas, tempat ni memang tak ada air. Jadi setahun ada berapa bulan? 12 bulan. 7 bulan tinggal berapa hari? Tinggal lagi bulan. 5 bulan ni ada air, 7 bulan tak ada air. Tempat tu dipanggil ghalib. Kalau tempat ni 7 bulan ada air, 5 bulan tak ada air, tempat tu dipanggil ghalib ada air. Boleh faham ni? Kalau nak istilah tempat tau. Tempat ghalib ada air, tempat ghalib tak ada air. Nak iktibar macam mana? 7 bulan ada air, 5 bulan tak ada air. Jadi tempat tu dipanggil tempat ghalib ada air. Kalau tempat ni 7 bulan tak ada air, 5 bulan baru ada air, tempat tu ghalib tak ada air. Boleh? Habis nah? Okey, selesai. Jam pun menunjukkan selesai dah. Kan? Habis dah. Jadi insya-Allah habis hari tak tu. Kan, sebab dia pun bukan payah mana pun. Kan, kita nak cerita praktikal sikit-sikit je. Kalau nak detail lagi dia kena mengaji satu kitab. Jadi mudah-mudahan lah perkongsian kita pada pagi ni memberi manfaat lah kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi insya-Allah Abang Nasir kata setiap minggu kelima dia akan panggil saya pula buat kuliah minggu kelima. Jadi kita akan kuliah ni bukan tayamum lah. Kita akan baca satu kitab nama dia Jam'ul Fawaidi wa Jawahirul Qalaidi. Kitab tu kelebihan bismillah, kelebihan a'udzubillah. Akan baca setiap minggu kelima masih. Bulan depan 29 bulan. Jadi pagi lah. Dia bukan fiqh, dia bab kelebihan. Bab kelebihan. Dalam kitab tu dia ada kisah Nabi Yusuf daripada awal sampai akhir. Isra' Mi'raj semua ada dalam tu. Kitab tu kitab Jawi. Nanti saya akan maklum kat Abang Nasir. Sebab kitab ni hanya akan didapati di Bagan Serai saja. Kena beli di sana. Nanti saya tanya dulu harga dia berapa. Dulu saya beli dalam RM19. Dulu lah. Rumi tak ada. Dia ada Jawi sahaja. Jadi kena belajar. Kan, belajar. Dah macam ni. Dia nak belajar cakap, belajar apa? Belajar Jawi kan. Mungkin lama-lama boleh baca Jawi tu. Kita beli Jawi. InsyaAllah nanti saya beritahu. Ustaz Ridwan pemain dah. Turn dia pula. Okey, sekadar tu dulu. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 hari bulan. 29. Nanti maklum kat mana Nasir berapa buah. Saya order je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ajmain. Allahumma ta'ala wa ta'ala wa zuqna rabbi faman nabiyyin wa mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Baik sama. Saya bawa balik ke? Dah nak potong. Saya